Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah fi hadzal yaum nastamiru bi madati syariah al-fiqh wa ma zilna fi mawdu' al-ghusl ya, al-ghusl. Baik. Baik, al-ghuslu al-ghuslu. Ta'rif al-ghusl. Al-ghusl bermakna mandi. Mandi yang dimaksudkan ialah mandi wajib lah. Baik, unzuru. Al-ghuslu lughatan dari sudut makna, dari sudut bahasa. Al-ghuslu bermakna sailanul ma' ala syai'. Mengalirkan air ke atas sesuatu. Mengalirkan air, sailanul ma' ala syai' ke atas sesuatu. Min syar'an dari sudut syariat dia, ta'mimu jarayanil ma' 'alal badani bi niyyatin makhsusah. Maksud dia ialah mengalirkan air ke seluruh badan, ta'mimu jarayanil ma', mengalirkan air ke seluruh badan 'alal badan bi niyyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, yang tertentu. Ya, dengan niat yang tertentu. Mandi itu mandi dengan niat yang tertentu. Baik, cuba tengok. Al-ghuslu masyru'un fi dinil Islam. Ini masyru'iyah pensyariatan dia, dalil dia. Mandi ni disyariatkan dalam agama Islam, sawa'un akana lit-taharah, sama ada untuk bersuci, wa raf'il ahdath, dan mengangkat hadas, am lin nazafah, ataupun untuk membersihkan diri, wat tabarrud, dan menyejukkan badan. Menyejukkan badan, wan nasyat, dan mencergaskan badan. Tabarrud menyejukkan badan, nasyat mencergaskan badan. Wa qad dalla ala masyru'iyyatil ghusli al-Quran was sunnah wal ijma'. Okey, terdapat dalil tentang pensyariatan mandi ni sudut al-Quran, sunnah dengan ijma'. Apa dalil? Yang pertama daripada Quran. Qauluhu ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu berjunub, maka bersucilah dengan mandi wajib. Itu maksud dia. Maka bersucilah dengan mandi wajib. Fattaharu. Sanian, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis. Haqqun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslim, menjadi tanggungjawab bagi setiap muslim, an yaghtasila, untuk mandi, fi kulli sab'ati ayyamin yauman, pada setiap hari, setiap 7 hari. Dengan membasuh, yughsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, dengan membasuh kepala dan badannya. Jadi wajib kepada seorang Muslim, mesti dia mandi pada setiap hari. Okey. Okey, baik. Kemudian tengok ijma' ulama'. Persepakatan ulama' bersepakat. Faqad ajma'al a'immah al-mujtahiduna ala, telah bersepakat. Para ulama' yang mujtahid telah bersepakat, kan? Annal ghusla ala man ahdasa hadasan akbar wajibun. Wajib kat sini bahawasanya mandi bagi mereka yang berhadas besar wajib. Wa syartun li sihhatil ibadah, dan sebagai syarat sah ibadah mesti mandi bagi yang berhadas besar. Wa annal ghusla lin nazafah mustahabun. Manakala mandi untuk membersihkan diri, lin nazafah mustahab. Mustahab bermakna disunatkan, diharuskan. Wala yu'rafu fi hadza mukhalifun, dan tidak ada orang yang bercanggah tentang perkara ini. Jadi 3 dalil. Yang pertama tadi minal Quran, wa in kuntum junuban fatahharu, minas sunnah, hadis tersebut, dan minal ijma'. Ijma' bersepakat, ajma'ul ulama, annal ghusla ala man ahdasa hadasan akbar wajib. Wa syartun li sihhatil ibadah. Siapa yang berhadas besar wajib mandi, dan menjadi syarat sah ibadah. Wa annal ghusla lin nazafah mustahab. Disunatkan mandi untuk bersihkan diri. Tiada siapa yang
yang berkhilaf, bertentangan dengan pendapat tersebut. Baik, tengok yang kedua. Hukum al-ghusl. Okey. Hukumnya, ya. Hukum mandi ni ada tiga. Al-ghuslul mandu wal al-ghuslul wajib, mandi wajib. Al-ghuslul mubah, mandi yang harus. Al-ghuslul mandu, mandi yang sunat. Apa dia mandi yang wajib? Wa huwa alladhi la yasihul ibadah al-muftaqirah ila tuhrin bidunihi. Maksudnya mandi bagi melaksanakan sesuatu ibadah yang memerlukan kepada bersuci, yang mana tidak sah jika tidak mandi wajib. Ni la tasihul ibadah al-muftaqirah ila tuhrin bidunihi. Tidak sah ibadah yang memerlukan kepada bersuci tanpa mandi wajib. Maknanya ibadah yang perlu kepada bersuci tu, solat dan sebagainya, tak sah tanpa mandi wajib. Sekiranya idza wujidat asbabuhu, jika terdapat sebab-sebabnya. Sebab-sebab untuk mandi. Wahya al-janabah, iaitulah berjunub, wal haid dan haid, wal wiladah melahirkan anak, wa ghairuha dan lain-lain. Okey, maksudnya tidak sah ibadah yang memerlukan kepada bersuci tanpa kita mandi, tak sah. Okey, apa dia sebab-sebab dia? Idza wujida asbab, yang pertama sebab berjunub ataupun keluar haid perempuan, wal wiladah dan melahirkan anak serta dan sebagainya. Wiladah. Jadi yang untuk lelaki janabah je lah. Haid wal wiladah ni termasuk untuk perempuan. Janabah pun perempuan juga. Okey. Yang kedua, al-ghuslu al-mubah. Al-ghuslu al-mubah. Mandi harus. Okey, tengok Wa huwa alladhi tasihhu salah bidunihi. Mandi yang harusnya ialah mandi yang mana sah solat tanpa kita melakukan mandi tersebut. Sah solat. Wa yushra'u li ajlin nazafah, dan disyariatkan dengan tujuan untuk membersihkan badan, wat tabarrud, menyejukkan badan, wan nasyat, dan mencegaskan badan. Wa inna walillah, sekiranya seseorang itu berniat kerana Allah ketika mandi ini, wa fahuwa musabun alaihi binniyah, maka dia mendapat pahala. Ini mandi biasa lah, tapi kalau kita niat dapat pahala. Itu al-ghuslul mubah. Okey. Seterusnya al-ghuslul mandu, mandi sunat. Okey. Wa huwa alladhi tasihhu shalah bidunihi. Dia adalah mandi yang mana sah salat tanpa kita mandi sunat ni. Sah tak ada masalah. Mandi wajib tadi tak sah. Mandi sunat, mandi ghuslul mandub asah tanpa kita mandi. Walakin asyar'u nadiba ilaihi, tetapi syarak ni menjadikan dia sunat, menggalakkan dia li'tibaratin kathirah, untuk pelbagai perkara. Contohnya mislu ghusli yaumil jum'ah, mandi hari Jumaat, hari Jumaat mandi sunat. Wa ghuslil aidaini, ataupun mandi hari raya, Aidul Fitri wa Aidul Adha, kilahuma, dua-dua. Wa tutlaqu 'alaiha bil aghsalil masnunah, dan disebut dia sebagai mandi yang sunat, dapat pahala lah. Jadi mandi pada hari Jumaat, awak bangun pada hari Jumaat, nak hari Jumaat ni walaupun tak solat Jumaat, awak bangun, awak mandi, awak niat aku mandi sunat Jumaat, dapat pahala. Ataupun pada hari raya nanti, hari raya Korban, hari raya haji, dan juga hari raya Fitri, kamu mandi pagi-pagi, niatkan mandi hari raya, ghuslul aidaini, maka dapat pahala. Okey. Baik, cuba tengok. Seterusnya, mujibatil ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli sittatu asya'. Perkara yang mewajibkan kita mandi wajib ni ada 6. Salah satun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. 3 di antaranya bagi lelaki dan perempuan.
Wa salasatun takhtassu biha an-nisa, dan 3 yang selebihnya hanya kepada perempuan sahaja. Okey, tengok apa dia. Okey, mujibatul ghusli mushtarikah bainal rijal wan nisa. Wajib mandi, perkara yang diwajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan dah. Dua-dualah termasuk. Yang pertama al-jima'. Al-jima' bermakna bersetubuh. Bagi pasangan yang sudah berkahwin sahaja. Yang belum berkahwin pun wajib juga. Dosa tu cerita lain, tapi untuk dia sah solat, dia kena mandi. Al-jima' bersetubuh. Mujibun lil ghusli, wajib mandi. Wa yakunu bi idkhalil hasyafah kulliha fi farjin walau duburan. Jima' itu dimaksudkan ialah memasukkan idkhal hal hasyafah, memasukkan seluruh hasyafah zakar bagi lelaki. Kemaluan lelaki tu dekat kepala tu, hasyafah ni kepala kemaluan lelaki, dia masuk sepenuhnya kulliha fi farjin, dalam farash perempuan, dalam kemaluan perempuan, walau duburan, walaupun dia masuk daripada dubur, masuk ke dalam punggung, lubang punggung. Kalau ikutkan berdosa, masuk ikut dubur ni berdosa besar. Dosa besar, tak boleh. Walaupun suami isteri tak boleh. Tapi dari sudut fiqah dia wajib juga mandi sebab dikira sebagai jima'. Okey, wasawaun jami'an bihailin. Okey. Begitu juga sama ada orang yang bersetubuh secara berlapik. Jami', orang yang bersetubuh, bihail, dengan lapik. Au bighairihi, berlapik ni maksudnya zakar tu dia pakai kondom ke, ataupun dia tutup dekat perempuan punya farash ke, kan? Itu maksudnya bihail, dengan lapik. Au bighairihi, ataupun yang selain daripadanya, walau lam yakhruj al-mani, walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tak keluar, bersetubuh tidak keluar air mani pun wajib untuk mandi. Syarat dia ialah idkhalul hasyafah kulliha. Masuk hasyafah kemaluan lelaki, kepala dia tu, hasyafah nama dia, masuk ke dalam farash wanita walaupun daripada belakang, walaupun berdosa besar gitu kan, walaupun berdosa daripada belakang, dubur, ataupun lam yakhruj al-mani, walaupun tak keluar mani, ataupun keluar mani tapi ada penghalang, dia pakai kondom dan sebagainya, tetap dikira sebagai jima'. Okey, ni kena belajar ni. Jangan nak fikir apa, sains pun awak belajar kan. Ya, naam. Ilmi nak masuk. Lambat masuk, tak lepas-lepas. Okey. Tengah syarah. Okey, itulah lain kali masuk awal. Okey, baik. Seterusnya. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita kena mandi? Yang tadi tu al-jima', laki dan perempuan sama, dua-dua kena. Yang kedua khurujul mani, keluarnya air mani. Kena wajib untuk mandi. Okey. Tengok khurujul mani, keluarnya air mani. La farqa baina khurujil mani bijima'in. Tidak ada perbezaan, tidak ada beza di antara keluarnya air mani dengan cara bersetubuh, au ihtilam, ataupun dengan cara bermimpi, mimpi keluar air mani, au istimna'in, ataupun dengan cara beronani, ataupun melancap, tu, au nazarin, ataupun dengan cara memandang. Nazar ni pandang dengan penuh syahwat, pandang dengan penuh syahwat, keluar air mani. Au bi ghairi sababin, ataupun tanpa apa-apa sebab, tiba-tiba keluar air mani. Wasawa'un kharaja fin naumi, sama ada dia keluar ketika tidur, awil yaqazah, ataupun ketika sedar, bukan tidur, minar rajul wal mar'ah, daripada kalangan lelaki dan juga perempuan. Apa saja air mani waktu bila saja keluar, maka kita wajib untuk mandi. Kena tahu perbezaan antara air mani dan air mazi. Air mazi ni yang jernih, macam air melekit, macam gam melekit. Kalau air mazi ni tak perlu mandi wajib. Dia macam air kencing je, basuh, bersihkan taharah, macam istinja je. Tapi kalau air mani, air yang bentuk macam gam yang pekat,
lelaki ke perempuan ke sama. Air yang pekat, warna dia putih dan dia berbau. Itu yang keluar tu disebabkan syahwat. Yang dia keluar disebabkan syahwat ataupun dia tidur mimpi sehingga keluar air mani. Biasanya yang dah balik dah inilah, dah keluar lah benda tu dah berlaku lah dekat badan dia macam tu kena cerita ni. Takut-takut nanti bila dah jadi awak tak tahu nak buat apa. Sebab saya pernah buat satu program dulu dekat sekolah SMK, adalah satu tempat tu tingkatan 5 saya tanya pernah mandi wajib, tak pernah. Tahu tak mandi wajib? Tak tahu. Sebab apa? Tak belajar. Padahal dah tingkatan 5 confirm dia dah balik, dah keluar air mani kan, dah mimpi keluar air mani, dah balik. Jadi kena belajar. Kena belajar. Dalam apa keadaan kita kena mandi wajib sekiranya keluar air mani, sekiranya bersetubuh. Al-maut yang ketiga, mati mati laki ataupun perempuan. Kalau mati kena mandi wajib. Bukan dia lah yang di sendiri yang mandi kan. Orang lah kena mandikan mayat tu. Tak boleh lah mayat mandikan diri sendiri. Okay, yang ketiga, al-maut, kematian. Mautul muslim. Maksudnya ialah seorang muslim. Kematian seorang muslim yujibu ala ikhwanihil muslimin, wajib bagi saudaranya yang muslim ghaslahu, untuk memandikannya. Idza lam yakun syahid ma'rakah, sekiranya dia bukan syahid dalam peperangan. Kalau syahid dalam perang tak payah mandi wajib. Terus tanam, solat dan terus tanam je. Tak payah mandilah. Tapi kalau selain daripada syahid dalam peperangan, maka wajib untuk dimandikan mayat tersebut. Wa huwa wajibun kifaiyun, dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du min aqrabihi, sekiranya beberapa orang daripada keluarga dia telah melaksanakan mandi tersebut pada jenazah, au ghairuhum, ataupun selain daripada keluarga tu dah mandikan dia, saqatat at-talabu 'alal anil akharin. Maka gugurlah kewajipan ke atas orang yang lain. Maksudnya kalau dah ada orang buat mandikan dia, maka tak wajib dah orang lain nak mandikan dah. Itu maksud dia fardu kifai ataupun wajib kifai. Wa idza lam yakum bihi ahadun, sekiranya seorang pun tak buat mandikan jenazah tu, asima al-jami', maka semua penduduk orang Islam dekat qaryah tu berdosa. Kalau seorang buat dah selesai. Kalau siapa yang tak buat, seorang pun tak buat, semua berdosa. Tu cerita dia. Okey, itu untuk mujibat al-wusli yang bercampur ataupun yang antara yang lelaki dan perempuan, dua-dua menghadapi benda ni. Dua benda kena mandi, al-jima', khurujul mani dan juga al-maut. Okey. Baik. Seterusnya, cuba kita tengok. Yang seterusnya, mujibatul ghusli al-mukhtassah bin nisa'. Kewajipan untuk mandi bagi perempuan sahaja. Lelaki tak adalah jadi benda ni. Okey. Yang pertama, al-haid, keluarnya darah haid. Darah haid darah haid keluar. Kalau kita tengok ada apa? Sajad dia cakap dia keluar darah haid. Kepala ayah dia. Mana ada dia lelaki, mana dia boleh keluar haid, walaupun dia dah tukar jantina, dia tukar dia punya badan anggota dia semua, tapi dia takkan boleh keluar haid. Mustahil, sebab hanya perempuan sahaja yang benar-benar yang sejati yang boleh keluar haid. Yang lelaki dia tak keluar haid. Itu menipu nama. Okay, al-haid huwa damun jabilah. Apa maksud haid ni? Haid ialah darah semula jadi yakhruju min aqsa rahimal mar'ah, yang keluar dari pangkal rahim wanita. Asal haid ni daripada aqsa rahim mar'ah, dari pangkal rahim, daripada dalam. Pangkal rahim dalam tu memang dalam. Ba'da bulughiha, okay, selepas usia baligh. Lepas dia dah baligh, biasanya perempuan baligh seawal usia 9 tahun. Kalau tak keluar haid sekalipun sampai umur 15 tahun tak keluar juga haid, dia tetap dah baligh. Dah tetap dia dah baligh walaupun tak keluar haid sampai umur 15. Ada kes-kes terpencil lah. Tu yang sakit lah tu. Okey. Wa ba'da bulughiha ala sabilis sihah, dalam keadaan yang sihat. Wa bin qita'il haid wajaba al-wuslu. Okey.
Dan dengan berhentinya haid, stopnya darah tu, haid tu, maka wajib untuk an-nisa, perempuan tersebut wajib untuk mandi. Wajib wajib untuk mandi selepas stop. Kalau dia masih keluar lagi, jangan kau mandi. Belum boleh lagi. Sampai betul-betul dah yakin dia memang dah tak keluar dah, maka wajib untuk mandi. Ni penting ni. Awak 13 tahun pun kena tahu dah. Wa amma al-istihadah. Istihadah manakala istihadah pula, ada beza antara haid dengan istihadah. Istihadah pula ialah damun yakhruju min irqin. Istihadah ialah darah yang keluar dari pembuluh darah di pangkal rahim. Min irqin min adna ar-rahim. Ala sabilil marad. Dalam keadaan sakit. Maksudnya darah tu darah yang tak sihat. Darah yang tidak sihat. Istihadah ni sama juga keluar dari pangkal rahim, tetapi dalam keadaan yang tidak sihat. Darah istihadah. Kalau darah haid tadi, dalam keadaan dia sihat. Dalam keadaan dia sihat. Darah istihadah dalam keadaan dia sakit. Ala sabilil marad. Yakfi bi ghusli damiha, cukup sekadar dengan membasuh darah tersebut, wala yujibu al-ghusla, dan tidak wajib untuk mandi. Okey, nanti kita akan syarahkan lagi tajuk khusus untuk haid wan nifas. Haid dan nifas. Kadang-kadang ada ramai yang keliru, perempuan ramai yang keliru. Haid apa, nifas, istihadah apa. Haid ni dia perlu kepada mandi wajib, tapi kalau istihadah tidak perlu kepada mandi wajib, just basuh saja, bersihkan saja. Okey, baik. Seterusnya kita tengok, nanti akan ada tajuk yang baru. Tajuk selepas ni tentang haid wan nifas. Okey, seterusnya an-nifas. Apa makna an-nifas? Ni semua berlaku kat perempuan selagi mana dia belum menopause. Belum menopause lagi. Selagi mana belum menopause. Menopause ni biasanya umurnya 55 ke atas lah, macam tu. Dia dah stop haid. Itu disebut sebagai menopause. Dah tak boleh nak beranak dah. Okay. An-nifas, selagi mana keluar haid, selagi tu perempuan boleh beranak. Dia ada dia punya jangka hayat dia. Sampai umur certain umur macam tu je. Tapi kalau lelaki, sampai bila-bila dia masih boleh keluar air mani. Sampai dia mati pun dia boleh keluar air mani. Mati je lah tak. Walaupun umur dah 90 tahun, 100 tahun, masih boleh khurujul mani. Tapi perempuan dia ada had dia. Sampai certain waktu dia akan menopause. Dia akan stop haid, istihadah semua tak ada lah. Nifas tak ada lah. Okay, an-nifas huwa. Tengok an-nifas huwa ad-dam. Masih juga darah. Nifas adalah darah al-kharij ba'da faragh ar-rahim. Ia adalah darah yang keluar selepas kosongnya rahim minal hamli, daripada kandungan, aqba al-wiladah, setelah melahirkan anak. Nifas ni ialah darah yang keluar selepas rahim tu dah kosong daripada kandungan, selepas dah bersalin, dia keluar. Wan nifas kal haid. Nifas ni seperti dengan haid, jami'i ahkamihi. Dari sudut hukum dia sama dengan haid, nifas. Fayajibu bi khurujihi al-ghuslu. Maka sekiranya keluar nifas, wajib untuk mandi juga. Dah beranak, keluar darah, maka wajib untuk mandi. Kemudian yang ketiga, al-wiladah. Wiladah ini melahirkan anak. Lelaki tak boleh lah. Walaupun borai macam mana pun, dia tak ada keluar wiladah. Tak ada sebab mandi wajib, sebab perut borai kandungan yang tak pernah melahirkan anak. Ada kandungan tapi tak boleh melahirkan anak. Tapi perempuan dia akan sampai masa dia melahirkan anak. Bila melahirkan anak, tujibu al-ghusla, diwajibkan untuk mandi. Walau lam yakhruj ad-dam, walaupun dia beranak tu tak keluar pun darah. Walaupun bersalin Caesar ke kan, tak keluar darah. Contoh, tak keluar darah, maka dia wajib juga untuk mandi. Li'annal walad mukawwinun min ma'il mar'ah wa ma'ir rajul. Kerana
anak itu adalah hasil daripada air mani perempuan dan air mani lelaki. Dia bukan air mani lelaki sahaja. Anak itu lahir, semua kita ni lahir daripada campuran air mani lelaki dan air mani wanita. Jadi bila dah beranak, maka wajib untuk perempuan tersebut mandi. Mandi wajib Mandi wajiblah. Okey, itu 3 tambahan untuk perempuan. Haid, nifas dengan wiladah. Yang lelaki tadi al-jima', yang lelaki dan perempuan lah. Al-jima', khurujul mani dengan al-maut. Perempuan tambahan haid, nifas, wiladah. Boleh Setakat ni semua fahim tu? Boleh faham? Fahimna. Okey, cuba sebut 3 kewajipan, 3 perkara yang mewajibkan lelaki dan perempuan untuk mandi. Apa? Yang pertama? Buai mani. Al-jima'. Sanian? Khuruju. Yang kedua apa? Khurujul mani. Yang ketiga apa dia? Al-maut, kematian. Okey, untuk perempuan pula, khusus untuk perempuan apa yang pertama? Al-haid. Sanian yang kedua? Al-nifas. Yang ketiga? Al-wiladah. Al-wiladah, melahirkan anak. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Arkanu al-ghusli, rukun-rukun mandi. Mandi pun ada rukun, jangan main-main Jangan main bedal je mandi tu. Mandi pun ada rukun, macam solat juga ada rukun dia. Okey, kita tengok. Lil ghusli ruknan, 2 je rukun dia, jangan risau. 2 rukun mandi. Mandi wajib. Inilah cerita Yang pertama, an-niyah. Niat. Niat tu mesti, kalau awak tak niat, awak mandi macam mana sekalipun tetap tak sah sebab awak tak niat. Niat ni dia dalam hati. Dalam hati aku nak mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Okey, dah cukup lah. Tak payah lafaz pun tak apa. Lafaz tu sunat. Okey, wa waqtuha inda awwalil ghusli. Waktu untuk berniat ketika basuhan yang pertama. Air sampai dekat kepala kita, kita niat dalam hati. Ataupun kita bersihkan kita punya bersihkan kemaluan, masa tu kita dah boleh niat dah. Apabila sampai jirusan basuhan pertama kepada anggota badan, dah boleh niat masa tu. Li'annal badan fil ghusli kal udwil wahid. Kerana badan kita ni seperti satu anggota. Badan kita ni macam satu anggota lah. So kena mana-mana anggota badan kita kena niat. Idza ijtama'a alaihi ghaslan wajiban, sekiranya berhimpun 2 perkara yang mewajibkan mandi. Fa'aksar, ataupun lebih daripada 2 perkara. Contoh apa? Kal jima'. Jima' bersetubuh dah wajib lah. Wa khurujul mani, keluar mani pula. Dah wajib juga. Okey, 2 benda dia berhimpun. 2 benda. 2 benda yang wajib mandi. Fatakfi lahuma niyatun wahidah. Cukup sekadar satu niat sahaja. Saja aku mandi wajib kerana tak nak cukup. Kalau nak niat saja aku mandi wajib kerana keluar air mani, lillahi ta'ala. Saja aku mandi wajib kerana berjima' kerana Allah Ta'ala. Tak apa. Gabungkan sekali niat saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dah cukup. Wan niyah, saja aku mandi kerana keluar betul lah cerita. Wan niyah bil qalbi. Niat itu datangnya di hati. Wa yusannu at-talaffuz. Sunat untuk melafazkan dia. Di an yakul dengan menyebut nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kalau wuduk, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Ataupun nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kalau mandi wajib, nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Okey, itu rukun yang pertama iaitu niat. Yang kedua, rukun mandi. Isti'abu jami'il badani bil ma'il mutlak. Apa dia? Sekejap
Saya tak tahu ada orang buat apa kat saya. Sekejap Okey, kedua, isti'abu jami'il badan, meratakan seluruh badan dengan air mutlak. Basyaratan wa sya'ran. Pada kulit dan juga bulu ataupun rambut semua. Kulit dan juga rambut semua. Ma'a isalil ma ila batini sya'ri, dengan sampai ke bahagian dalam rambut dan pangkalnya, wa usulihi. Maknanya kita mandi tu rambut kita kena kita gosok-gosok rata-rata supaya air tu masuk sampai ke kulit rambut kita. Kalau botak senang lah kan. Kalau yang rambut panjang, kalau yang perempuan, panjang mana rambut awak, panjang tu lah awak kena bersih daripada akar sampai ke hujung. Semua sekali. Termasuk kulit kepala. Laki pun kalau rambut panjang pun macam tu juga. Okay. Jadi senang lah bagi orang yang botak kan. Senang. Macam tu sekali. Sekejap kan. Tak ada membazir air. Rambut panjang lelaki ni dah susah lah. Okay. Okay. Cuba tengok satu hadis Nabi. Ada satu tazkirah. Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yaghsilha fu'ila bihi kaza wa kaza minan nar. Renungannya. Kata Nabi sallallahu bersabda, barang siapa yang membiarkan sehelai rambut tidak dibasuh ketika mandi junub, maka dia akan diperlakukan sekian dan sekian dengan api neraka. Maksudnya dia kena azab lah. Berdosa dan kena azab kalau tak mandi wajib ataupun sengaja kita biarkan rambut kita ni. Contoh rambut kita ni dah ada warna biru lah, perang lah, inai lah kan. Kita nak basuh, tak nak basuh dia. Akan dibakar dalam api neraka rambut tu. Jangan main-main So mandi wajib ni kena ikut rukun ni betul-betul. Okey, baik. Okey, setakat ni semua boleh faham Okey. Jadi rukun. Yang ni kita tengok sampai sunan Sunan ni maksudnya ialah perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Tengok. Sunanun ghuslil janabah kasirah. Ada banyak perkara yang sunat ketika mandi janabah, mandi junub. Yang pertama, at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ghaslu ma'alal jismi min aza kalmani wa nahwihi minal qazar at-tahir wan najis qabla al-ghusli. Maksud dia, membasuh kotoran yang ada pada badan seperti air mani, wa nahwihi dan sebagainya, minal qazar at-tahir, daripada kotoran-kotoran yang suci, wan najis qabla al-ghusli, dan juga najis sebelum mandi. Bersihkan kotoran yang suci ni maksudnya macam cat-cat ke, ada apa-apa yang melekat kat badan, kita bersihkan dahulu lepas kita baca bismillah tadi. Kemudian salisan al-wudu, mengambil wudu'an kamilan, dengan wudu' yang sempurna. Wa yumkinu ta'khiru ghaslir rijlaini hatta nihayatil ghusli. Boleh kita untuk melewatkan basuh kaki tu sampai selesai mandi. Lambatkan sikit basuh kaki lah masa ambil wudu. Okey. Seterusnya 4. Ifadatul ma' ala ra'si salasan. Jirus air dekat kepala 3 kali. Sunat Jirus air kepala 3 kali ni. Ma'a takhlili sya'ri. Sambil menyelat-nyelati rambut. Selat-selat. Menyelati ni maksudnya kita buat macam ni lah. Masuk dalam rambut tu. Menyelat-nyelati rambut. Liyasilal ma' ila wusuli sya'ri. Supaya air tu sampai ke pangkal rambut. Sunat Okey, baik. 5. Ghaslu syaqqil ayman minal jismi. Menjirus sebelah kanan badan dahulu. Thumma syaqqil aisar. Kemudian bahagian yang belah kiri. Ma'adil ki. Dengan menggosok dia. Belah kanan dahulu gosok, dah habis belah kanan semua, belah kiri pula gosok. Okey. Wa yata'ahadu usulul ma' ilal ibtaini. Okey. Sekejap
Ilal ibtaini wa zahirul uzun wa surrah wa asabi' ar-rijlain. Dan sampai kita punya air tu kena sampailah sekali kat telinga, dalam telinga, luar telinga kan. Dalam telinga tu maksudnya sekitar telinga lah. Dan juga dalam pusat kita, wasurrah. Dalam pusat pun takut tak kena air kan. Dalam pusat tu, yang pusat yang berlubang ni, yang ke dalam ni. Wa asabi' ar-rijlain, dan juga dan juga jari-jari pada kaki. Kena selat-selat juga. Jari-jari dekat kaki kita, celah-celah tu, kena ratakan air. 6, apa tu? Taslis a'malil ghusli kiasan 'alal wudu. Kita boleh buat 3 kali ulang perbuatan mandi tu 3 kali macam wuduk juga. Dah buat sekali, kemudian 2, kemudian 3 boleh. 3 kali boleh, sunat. Idza ughtusilat al-mar'ah min haid aw nifas, sekiranya seorang perempuan itu mandi disebabkan haid atau nifas, ta'khudhu qutnan. Okey, dia hendaklah dia ambil secebis kapas au nahuhu, atau seumpama dengannya, tisu ke, wa tudhifu ilaiha miskan, dan letakkan wangian kasturi, au tayyiban, ataupun wangian yang lain lah, shampoo ke, sabun yang wangi ke, tak ada masalah. Okay, wa tasta'miluha litatyibil mahalli, dan digunakan wangian tu untuk mewangikan tempat keluar darah tersebut. Wa daf'ir ra'iha al-karihah, untuk menghindari bau-bauan yang tidak enak, bau-bauan yang tidak disukai untuk itulah biasanya kalau zaman dulu mana ada sabun kan, mandi tu yang letak misk. Zaman Rasulullah tu ada wangian nama dia misk, yang dibuat daripada rusa, daripada rusa, minyak binatang, wangi lah. Tapi sekarang ni kita dah macam-macam lah, sabun pun dah wangi kan. Jadi kita gunakan sabun untuk hilangkan bau-bauan yang tidak enak. Tengok satu hadis Nabi, ruwiya anna Asma sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an wuslil mahid faqala. Sayyidatina Asma radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi tentang mandi bagi orang yang suci daripada haid. Faqala, maka Allah bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha. Okey, ambillah air dan daun bidara, fatutahhir fatuhsinu tuhur thumma tusabbu ala ra'siha. Ambillah air dan daun bidara, lalu cucilah bekas tempat keluar darah kemaluan itu sehingga benar-benar bersih. Okey, kemudian tuangkan air ke atas kepala hatta fatudlakuhu dalkan syadidan, tuangkan air kat kepala sehingga hatta tablugha syu'un ra'siha, sehingga sampai ke pangkal akar-akar rambut tu sana, akar-akar rambut. Thumma tusabbu alaihal ma, dan jiruskan air. Thumma ta'khuzu firsatan mumassakah fatatahharu biha, dan kemudian ambillah secebis kain ataupun kapas yang dilumur dengan kasturi, wangian kasturi, dan bersihkanlah lagi sekali dengannya. Itu maksud dia. Itu maksud dia, maksudnya kena bersuci dengan sempurna lah. Okey. Saya rasa saya stop sekejap untuk rakaman. Kita akan sambung satu lagi. Bagi masa 5 minit nak rehat. 2 minit je lah, 2 minit. Okey. Saya stopkan rakaman, kita akan sambung seterusnya.